Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ifaiman bin Mustaqim, nombor kad matrik D183111274. Saya akan memulakan pembincangan untuk topik aplikasi hibah dalam sistem kewangan Islam. Jadi baik, kita mula-mula kita nak kenal dulu apa itu hibah. Hibah ni adalah satu cara pemilikan harta yang sah dan juga diterima oleh Islam. Maknanya diterima syarak lah. Dia hibah ni berkait rapat ataupun boleh kata ada persamaan dengan wasiat, faraid dan juga wakaf. Persamaan daripada sudut apa? Dari sudut pertukaran pemilikan harta seorang tu. Okey. Baik. Kita tengok pula. Hibah daripada sudut bahasa bermaksud pemberian. Pemberian sama ada dalam bentuk ain ataupun manfaat. Contoh pemberian dalam bentuk ain adalah dihibahkan sebidang tanah kepada seseorang. Contoh manfaat pula, hibah manfaat dihibahkan kepada seseorang tu untuk guna rumah tu, untuk guna rumah yang ada di atas sebidang tanah. Rumah maknanya dia boleh guna apa-apa manfaat yang ada dalam rumah tu. Tu adalah hibah lah, contoh-contoh jenis hibah. Okey, baik. Hibah juga menurut Al-Jurjani, dia berasal daripada kata kerja bahasa Arab iaitu wahaba yang bermaksud tabarruk. Itu antara maksud-maksud hibah lah. Okey, baik. Secara conclusionnya dapat difahami bahawa hibah ni merupakan satu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela. Maknanya tak ada paksaan daripada kepada pihak pemberi hibah tu. Dia tak dipaksa, dia sukarela nak bagi kepada seseorang yang lain, kepada penerima hibah maksudnya. Dalam tempoh hidupnya, mestilah pemberi hibah tu bagi hibah kepada penerima hibah waktu dia hidup, tanpa sebarang balasan. Maknanya dia tak mengharapkan apa-apa, tak kira dia tak mengharapkan pahala di akhirat ataupun dia tak mengharapkan untuk memuliakan penerima hibah tu. Jadi itu apa yang dapat difahami apa itu hibah. Okey, baik. Sebenarnya hibah ni juga banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi kewangan Islam ya. Contohnya dalam akaun wadiah. Apabila kita simpan duit, pihak bank akan guna duit kita, dan depa dapat, bila dia orang dapat keuntungan, dia orang akan bagi, ikut suka dia orang akan bagi hibah ataupun tak. Jadi itu adalah contoh-contoh hibah yang berlaku dalam kontrak kewangan. Okey, baik. Kemudiannya adalah pensyariatan dan juga rukun hibah. Okey. Hibah ni merupakan satu amalan sunat dan ia merupakan satu amalan yang dituntut dalam agama kita, agama Islam. Ia terbukti berdasarkan beberapa dalil daripada Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Ni antara contoh dalil yang kami sediakan daripada Al-Quran. Ni satunya, dan juga tadi satu daripada slide sebelum ni. Dan juga ada hadis daripada Imam At-Tirmizi yang mengatakan, yang bermaksud Nabi SAW menerima dan membalas hadiah. Jadi bermaksud hibah ni bukannya satu benda yang baru direka ataupun baru ditemui, bahkan dia disepakati dan diterima oleh Islam. Baik. Jadi kalau kita nak tengok hibah ni boleh berlaku macam mana, hibah ni sah macam mana akad dia, kita mestilah ada beberapa rukun yang perlu tepati. Yang pertama adalah pemberi hibah ataupun al-wahib. Al-wahib ni mestilah seorang yang berakal, mestilah seorang yang baligh, mestilah seorang tu mampu menguruskan harta dia sendiri dan juga harta tu adalah milik dia. Jadi tak bolehlah kalau dia tak pandai nak urus hibah, tiba-tiba dia tak pandai nak urus harta dia sendiri, tiba-tiba dia nak hibah kepada orang lain, ataupun harta tu bukan milik dia, dia ambil ikut suka, dia nak hibah kepada orang lain, tak boleh. Yang kedua adalah penerima hibah al-mauhub lahu. Al-mauhub lahu ni boleh terdiri pada siapa saja asalkan dia mempunyai keupayaan untuk memiliki harta tersebut, sama ada dia mukallaf ataupun tak. Kalau dia tak mukallaf, kita boleh bagi kepada wali dia ataupun pemegang amanah bagi pihak dia. Okey, yang ketiga pula adalah barang yang boleh dihibahkan. Antara contoh-contoh barang yang boleh dihibahkan, barang tu mestilah boleh diserah milik. Barang tu mestilah ada nilai di sisi syarak. Tak boleh lah hibah najis contohnya, yang tak ada nilai daripada sisi syarak. Ataupun hibah barang yang tak halal, tak boleh. Contoh hibah khinzir, ataupun hibah benda yang tak wujud lagi. Contohnya dia nak hibah anak lembu dalam kandungan lembu betina, jadi tak boleh. Yang kemudiannya adalah yang keempat adalah sirah ataupun ijab dan kabul. Sirah ataupun ijab dan kabul ni adalah
penerimaan dan pemberian hibah. Dia maknanya penerima hibah kata aku terima hibah, pemberi hibah kata aku bagi hibah. Macam tu. Jadi itulah antara syarat-syarat dan juga syariatan hibah ya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, slide seterusnya bahagian saya, iaitu hukum yang berkaitan dengan hibah. Okey, baiklah. Hukum penarikan balik atau pembatalan hibah. Apabila sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya, serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang al-qabl. Okey, penarikan balik dan pembatalan hibah ni apabila satu syarat dengan rukun hibah ni telah sempurna lah, syarat yang rukun hibah ni telah sempurna, maka penarikan balik atau pembatalan hibah boleh berlaku. Kemudian hibah pada masa marak al-maut. Perkataan marak al-maut memang maksud sakit yang boleh menyebabkan kematian. Baiklah. Seterusnya lah ciri-ciri perkataan marak al-maut. Yang pertama sekali ialah suatu penyakit itu yang boleh menyebabkan kematian. Contoh seperti penyakit kanser lah. Kematian yang diakibatkan oleh penyakit itu berlaku dalam masa 1 tahun atau selepas masa 1 tahun dalam keadaan penyakit itu bertambah berat. Seperti yang saya tadi, macam kanser lah, kanser stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 tu antara contoh lah penyakit. Kemudian suatu penyakit itu yang boleh membuat seseorang pesakit itu lupa atau lalai tentang kepentingan yang bersifat keduniaan. Baiklah, seterusnya adalah hukum wasiat. Pemberian itu tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati. Pemberian itu tidak diberikan kepada waris kecuali waris lain telah bersetuju. Hibah dalam bentuk al-umrah dan al-ruqbah, iaitu hibah bersyarat. Al-umrah ini bermaksud pemberian semasa tempoh hidup penerima hibah atau pemberi hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian penerima hibah. Contoh lafaz hibah al-umrah ialah, tanah ini aku berikan, hibahkan kepada kamu semasa kamu hidup, dan jika kamu mati maka harta itu kembali kepada aku jika aku masih hidup, dan waris aku jika aku telah mati. Dalam maksud al-ruqbah pula ialah pemberian dengan syarat kematian, ialah salah satu sama ada pemberi hibah atau penerima hibah sebagai syarat pemilikan kepada salah satu pihak yang hidup. Contoh lafaz hibah al-ruqbah ialah, tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai ruqbah, dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku, dan jika aku mati dulu maka harta itu untuk kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Syazrin bin Ahmad Rizal. Kad matrik saya D183111454. So, saya akan sambung pula tentang isu-isu hibah. Isu dan konflik perundangan dalam hibah hartanah di Malaysia. Yang pertama, isu akan timbul sekiranya hibah yang dilakukan melibatkan hartanah kerana urusan pemindahan hak milik daripada pemberi hibah kepada penerima hibah perlu dilakukan dengan mematuhi prosedur milik tanah. So, isu ni banyak berlaku dan banyak timbul di dalam Malaysia kerana sekiranya hibah dilakukan lah untuk prosedur pindah milik tanah itu berlaku. Yang kedua, mengikut sistem Torrens, pendaftaran sesuatu urus niaga tanah akan memberi kesan pemilikan yang tidak boleh disangkal kepada individu yang namanya tercatat di dalam daftar. So, mengikut sistem dalam Torrens ni, pendaftaran dalam sesebuah perniagaan, sesebuah urus niaga tanah dapat memberikan kesan lah kepada pemilikan kerana kepada individu, pemilikan yang tidak boleh disangkal kepada individu sebab nama dia dah tercatat dan telah didaftarkan. So, isu ni selalu berlaku di Malaysia. Hibah sebagai akad alternatif dalam perniagaan franchise di masa depan. Alternatif ni maksudnya pilihan yang lain lah ataupun pilihan yang kedua. Yang pertama, akad hibah dalam perniagaan franchise boleh berlaku apabila seseorang franchisor menghibahkan format berserta sistem perniagaan franchise-nya tanpa sebarang imbalan kewangan. So, imbalan kewangan ni adalah ganjaran kewangan. So, sebuah perniagaan franchise tu dia macam bolehlah perniagaan dia, franchise dia tanpa sebarang ganjaran kewangan. So, dia bebas.
Okey, yang kedua, keistimewaan mengaplikasikan akad hibah dalam franchise ini ialah apabila franchisee dikehendaki mematuhi syarat membangunkan outlet franchisee baru mengikut konsep hibah yang sama dalam tempoh tertentu. So ini adalah keistimewaan yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyaklah untuk franchise ni, kerana dia dapat membantulah mengaplikasikan akad hibah tu. Okey, yang seterusnya, franchisee sekurangnya dikehendaki mengembangkan perniagaan ini kepada 3 franchisee baru yang berminat dalam tempoh 10 tahun atau jangka masa lebih kurang setiap 3 tahun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita masuk ke pelaksanaan hibah dalam produk takaful. Bank Negara Malaysia telah memutuskan status hibah yang digunakan dalam pelan takaful tidak akan bertukar menjadi wasiat kerana kontrak tersebut adalah hibah bersyarat. Okey, dalam produk takaful ni kita ada 2 jenis hibah. Satu hibah bersyarat, satu lagi hibah takaful. Hibah bersyarat ni dia lebih kurang macam wasiat, tapi dia bukan macam wasiat. Kita hibah, kita hadiahkan orang, kita lafazkan waktu kita hidup, dan bila kita mati, hibah bersyarat ni orang tu akan dapat harta kita. Macam wasiat agak kan, kita pada hidup kita lafazkan niat, dan bila mati orang yang kita wasiatkan akan dapat harta. Tapi wasiat, kita tak boleh wasiatkan semua harta kita. Dia mesti ada kita tinggalkan untuk orang-orang faraid, untuk difaraidkan. Tapi hibah, kita boleh hibahkan semua harta kita pada orang yang kita nak hibahkan tu. Itu beza hibah bersyarat dengan wasiat. Untuk hibah takaful pula, macam kan kita bayar duit takaful setiap bulan, dan takaful ni bila kita timpa musibah, dia akan bagi balik pampasan kepada kita untuk bayar balik kita punya sakit. Macam itulah. Hibah takaful ni sama juga, kita lafaz waktu kita hidup, dan kita akan bagi waktu kita mati, orang tu akan dapat semua duit yang hibah kita tu. Itulah. Tapi dalam bab hibah takaful ni, duit takaful kita akan dihibahkan pada orang tu. Sebab itulah kita panggil pada hibah takaful. Okey, sekarang kita masuk pada aplikasi hibah dalam produk kewangan Islam. Pertama, kita ada Al-Ijarah Tumma Al-Bay. Dia macam sewa beli. Contohnya sewa beli kereta. Kita nak beli kereta tapi kita tak ada duit, so bank belikan untuk kita dan dia sewa pada kita. Kita pun bayarlah. Sewaan tu adalah kontrak kita, berapa tahun kena bayar, setiap bulan berapa banyak kena bayar, dan pada akhir kontrak tu bank tu dia akan bagi kereta tu kat kita. Kereta yang dia bagi tu sebagai hibah, dia sebagai hadiah sebab kita berjaya bayarlah semua sewaan kita setiap bulan. Kita tepati janji kontrak kita tu sepanjang kontrak tu berlaku. Kereta tu jadilah hibah kita sebab kita akhirnya kita dapat kekalkan kereta tu. Itulah ada hibah dalam Ijarah Tumu Al-Bay. Kemudian kita ada Wadiah Yad Damamah. Wadiah Yad Damamah ni kita bagi duit kita pada bank untuk dia simpan dan dia uruskan, dan bank dia akan bagi kita jaminan bahawa dia betul-betul buat kerja tu. Dia macam contoh, macam kita bagi bank, kita simpankan duit, bank tu dia akan gunakan, uruskan duit kita, dan dia akan bagi kita dividen. Kan ada dalam bank Islam, rasanya dia ada macam tu kan. Kita simpan dan dia akan bagi kita dividen. Berapa banyak dividen dia bagi. Dividen yang dibagi tu, jaminan tu, itulah dia hibahnya. Sebab hibahnya macam sebab kita simpan dekat dia sebagai hadiah dia kepada kita. Itulah dia hibah dalam Wadiah Yad Damamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Hafizin Fikri bin Saliman. Nombor kad metik saya D183107882. Saya akan menerangkan tentang modus operandi kontrak Wadiah, iaitu akaun semasa dan akaun simpanan. Bank menerima deposit pelanggan yang memerlukan tempat yang selamat untuk simpanan wang dalam bentuk akaun semasa dan akaun simpanan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Al-Damanah. Bank akan meminta kebenaran daripada pendeposit untuk menggunakan wang simpanan mereka selama wang tersebut berada dalam simpanannya. Pendeposit berhak mengeluarkan sebahagian atau seluruh baki simpanan pada bila-bila masa. Semua keuntungan daripada penggunaan bank terhadap simpanan yang ada menjadi milik bank. Bank boleh menggunakan budi bicaranya untuk memberikan keuntungan kepada semua penyimpannya atau sebahagian akaun penyimpanannya. Bank memberi buku, cek, akad ATM atau lain-lain perkhidmatan
biasa mengenai akaun semasa atau simpanan kepada penyimpan. Seterusnya kita pergi kepada Al-Qard Al-Hasan. Al-Qard adalah pinjaman, iaitu memberikan harta kepada seseorang yang akan memanfaatkan harta tersebut dan harta itu akan dipulangkan kepada tuannya, sama seperti asalnya dengan akad yang tertentu. Dalam hukum fiqh, kontrak pinjaman dikenali sebagai Al-Qard Al-Hasan, iaitu pinjaman dengan pembayaran semasa dengan jumlah dan jenis yang sama sekiranya ianya melibatkan barang-barang ribawi. Pihak peminjam digalakkan untuk membayar dengan kadar yang lebih daripada jumlah sebenar. Lebihan dianggap hibah dan diharuskan syarak. Seterusnya, akaun pelaburan mudharabah antara bank. Pelaburan mudharabah antara bank merupakan urus niaga pelaburan antara peserta pasaran wang antara bank money market secara Islam. Kadar pulangan institusi kewangan penerima biaya iaitu kadar R melambangkan kecekapan sesebuah institusi kewangan menguruskan dana atau aset perbankan Islam. Institusi kewangan penerima biaya yang mempunyai kadar R yang lebih rendah daripada kadar R pasaran akan menawarkan hibah sebagai saguah hati kepada institusi kewangan pelabur. MPS memutuskan pemberian hibah bertentangan dengan maqasid kontrak mudharabah kerana ia menafikan elemen perkongsian untung dan penyerapan kerugian oleh Rabbul Mal jika berlaku kerugian. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Saiful Bahari. Nombor matrik D183-11357. Saya akan menjelaskan bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan berkenaan dengan aplikasi hibah dalam sistem kewangan Islam yang sistematik dan konsisten. Aspek teknikal dan perundangan harus diperkemaskan dan diseragamkan agar kekeliruan dapat dielakkan. Aspek dokumentasi merupakan perkara terpenting dalam mengelakkan pertikaian instrumen selepas kematian penghibah. Mekanisme penyediaan borang sebagai salah satu elemen dokumentasi hibah perlu diperbaiki dan dimantapkan daripada segi format, kandungan dan prosedur pengesahannya. Tujuan pemberian hibah iaitu memberi hak milik harta kepada penerima hibah untuk dimanfaatkannya serta tidak menyalahi etika, adat dan undang-undang umum setempat. Syarat balasan tersebut hendaklah ditentukan dengan jelas dalam akad dan mestilah sesuatu yang tidak mustahil untuk ditunaikan oleh penerima hibah. Realiti pelaksanaan hibah di Malaysia mendapat sambutan dan berkembang pesat. Ini dibuktikan dengan kewujudan syarikat komersial yang menawarkan khidmat penulisan, penyediaan dan penyelesaian masalah hibah dalam kuantiti yang hampir menyeluruh di setiap negeri. Setelah memahami konsep dan prinsip hibah yang sebenar, maka kita seharusnya melaksanakan pengurusan hibah secara yang hakiki. Namun dalam aspek hukum yang bersifat ijtihadi dan terdapat perkara khilafiah, kita harus menanganinya dengan sistematik dan konsisten. Aspek teknikal dan perundangan harus diperkemaskan dan diseragamkan agar kekeliruan dapat dielakkan. Aspek dokumentasi merupakan perkara terpenting dalam mengelakkan pertikaian instrumen selepas kematian penghibah. Mekanisme penyediaan borang sebagai salah satu elemen dokumentasi hibah perlu diperbaiki dan dimantapkan daripada segi format, kandungan dan prosedur pengesahannya. Tujuan pemberian hibah iaitu memberi hak milik harta kepada penerima hibah untuk dimanfaatkannya serta tidak menyalahi etika, adat dan undang-undang umum setempat. Syarat balasan tersebut hendaklah ditentukan dengan jelas dalam akad dan mestilah sesuatu yang tidak mustahil untuk ditunaikan oleh penerima hibah.